Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhillah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, faidatun, faedah. Ini satu faedah, ini satu kegunaan. Maknanya apa yang kita nak baca malam ni satu kegunaan, ada satu manfaat ilmu yang ramai di kalangan orang Islam tidak mengetahuinya, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah dia kata faedah. Ini satu faedah lah. Jadi kalau orang yang dengar ni, tuan-tuan sekalian, maka dia dapat faham. Walaupun yang kita nak baca ni bukan fardu ain, tetapi kalau kita tak tahu, maka orang kata kita tu jahil, walaupun bukan fardu ain sekalipun. Baik, apa dia? Tengok ya. Dia kata ini satu perkara yang berguna. Mana yang sangat berguna. Baik. Jadi ada gunalah, mana ilmu lah. Baik. Yang sangat banyaklah orang-orang yang jahil dengan perkara ini. Banyak, kata tuan kitab ni, sangat banyaklah orang-orang tu daripada orang Islam lah, yang jahil, yang tak tahu dengan perkara ini, tuan-tuan sekalian. Hatta, minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata ni, tuan-tuan sekalian, hatta terkadang-kadang di kalangan agamawan pun tak tahu benda yang ni yang kita nak baca ni, tuan-tuan sekalian. Terkadang-kadang orang yang pergi masjid surah pun ulang alik pergi sembahyang 5 waktu pun tak tahu perkara ni, tuan-tuan sekalian. Sehingga tengok, nak mengumumkan tu, nak mentakmimkan, mana nak mengumumkan, banyak sangat orang Islam tu jahil dengan benda yang kita nak baca ni, sehingga tiada disangkakan dengan jahilnya, tetapi jahil juga, tak disangka. Orang yang pakai serban, orang yang pakai jubah, orang yang ngaji, tapi tak disangka-sangka dia jahil juga dalam bab ni. Ni yang kita nak baca ni, tuan-tuan, jahil juga.
Kalau benda tu benda yang payah, rasa-rasanya kalau dia jahil pun tak ada lah apa-apa sangat kan. Tapi benda ni mudah je. Tapi ramai yang tak tahu tuan-tuan sekalian. Apa dia perkara yang ramai orang Islam tu jahil, tak disangka-sangka orang yang macam tu boleh jahil juga. Iaitu tiap-tiap perkara, tiap-tiap benda yang diputus oleh Allah Ta'ala dan Rasul, tetapi tidak ada janji apa-apa daripada dosa, daripada pahala, daripada seksa. Tak ada janji, tapi benda tu telah diputuskan keputusan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam contohnya, Allah dah mewajibkan kita ni mati, tapi mati tu tak ada lah pahala ke dosa ke, tak ada lah sangkut benda tu. Allah yang menetapkan seseorang tu mati dia begini, mati dia begini. Sama juga dengan akhirat. Akhirat pun tetap akan berlaku, tapi tak sangkut dengan pahala dan dosa dan sebagainya. Baik. Jadi itu keputusan yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Rasul pun cakap, tetapi perkara tu yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul tu tidak ada janji apa-apa. Apa-apa tu apa dia? Daripada pahala dan daripada seksa. Tetapi perkara itu tetap dan pasti akan berlaku, pasti akan terjadi. Iaitu saya tambah tu, tetapi tetap dan pasti. Dan nak faham baca kitab ni, tambahlah sikit. Tetap dan pasti akan berlaku, akan terjadi. Baik. Maka perkara yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul, hukuman dia tu tidak dinamakan wajib syarak. Wajib syarak ni yang bersangkut dengan pahala. Ada janji pahala, ada janji seksa. Itu baru dinamakan hukum syarak. Tapi kalau perkara tu Allah yang putuskan dan tidak ada janji pahala atau janji seksa ataupun dosa, tak ada janji daripada Allah dan Rasul, maka itu tak dinamakan hukum syarak. Baik. Jadi ini tidak dinamakan dia akan perkara yang Tuhan dah tetap tu, akan Rasul dah tetapkan tu. Wajib syarak, tidak dinamakan wajib syarak. Contoh dia apa? Seperti wajib mati. Kita ni wajib mati tak tuan-tuan? Wajib apa? Bila tanya kat situ semua diam. Wajib apa? Wajib tak kita mati? Wajib apa? Wajib syarak ke? Wajib akal ke? Wajib adat? Wajib adat. Kalau wajib adat, cuba takrif definisikan wajib adat tu macam mana? Sah bersalah-salahan, maknanya boleh tak mati, boleh mati. Sedangkan dalam Quran kata apa? Dalam Quran kata macam mana pak mati tu? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa mesti mati. Tahu kata mesti. Kalau kata hukum adat, wajib adat. Kalau wajib adat, sah bersalah-salahan. Kadang-kadang kenyang. Okey, makan nasi wajib kenyang. Tapi ada tak orang makan nasi tak kenyang? Makan pun balik tak kenyang. Boleh tak? Boleh jadi tak? Boleh jadi tak? Boleh tak Syahir? Boleh tak? Boleh. Boleh. Jadi maknanya pada ketika itu nak kata hukum adat mati itu sebab semua akan mati. Akhirnya semua akan mati. Tak ada siapa yang hidup. Habis wajib apa? Tu yang kata Tok Guru ni kata tak disangka-sangka ramai yang jahil bab ni. Betul tak Panju? Betul tak betul Fahmi? Betul kan? Ramai yang tak tahu tuan-tuan sekalian, ramai yang tak pernah dengar hukum ni. Kadang-kadang yalah balik Mesir lah, balik Yaman lah, bertanya yang ni, terus kita cengang, mati tu wajib tak? Wajib. Wajib apa?
Masing-masing tengah tak tahu nak jawab. Sebab tu dalam kitab lain tak jumpa tau. Dalam kitab Misbah Munir ni ada selitkan masuk dalam ni tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab bila kata yang benda yang Tuhan dah tetapkan tak termasuk dalam perbicaraan hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Dia ada hukum yang terasing pula. Tapi hukum tu tak ada keputusannya atas kita. Tak ada balasan. Tengok. Nanti dan wajib bangkit hidup kembali. Jadi wajib mesti bangkit tu hidup kembali. Bila dah mati wajib dah kita kembali balik hidup. Wajib. Pasal apa? Dalam surah Kahfi kata macam mana? Dalam surah Kahfi kata macam mana? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi nak menilai amalan kita tu, Allah hidupkan balik kita tuan-tuan sekalian, nak dibicarakan. Kita nak dibicarakan depan Tuhan, hiduplah balik. Baik. Bangkit kita daripada dalam kubur tu, berjalanlah kita ke padang mahsyar tuan-tuan sekalian. Baik. Lepas ni kalau orang tanya, jawab macam ni lah. Ni dalam ni ada keputusan dia tuan-tuan sekalian. Itu semua mati tu wajib, bangkit semula nanti dah mati tu wajib, dan sebagainya. Sebagainya termasuk apa lagi tu? Kiamat tu wajib. Itu semua tu mesti berlaku tuan-tuan sekalian. Tapi itu keputusan yang Allah yang buat, dan tidak ada dosa, tidak ada pahala. Okey. Tak ada janji seksa, janji pahala tak ada. Dan sebagainya daripada perkara yang wajib berlaku. Maka iaitu perkara yang wajib berlaku yang Allah dah tetapkan tu tuan-tuan sekalian, dinamakan apa dia? Dinamakan dia wajib aridi, wajib arid. Janganlah lupa. Wajib aridi, benda tu wajib dengan sebab perbuatan Allah, dengan sebab ketetapan daripada Allah. Allah yang buat dengan kudrat dan iradat, dengan ilmunya. Itu kata hukum tu hukum arid ataupun hukum aridi. Okey. Jadi kalau orang tanya, kalau tuan-tuan pun nak uji orang, tanyalah. Pak Mat, mati tu wajib tak? Wajib apa Pak Ahmad? Tanya macam itu kat Pak Ahmad. Tanyalah kawan-kawan kita. Kalau tak betul lah tuan kitab ni kata, dia katakan tak disangka-sangka dengan jahilnya, tetapi jahil juga tak percaya. Try tanya tuan-tuan. Tak ramai orang boleh jawab ni tuan-tuan. Macam-macam masa saya mula-mula baca kitab ni dulu ke tempat lain, saya tanya tuan-tuan, wajib apa? Ada kata wajib syarak, ada kata wajib adat, ada kata wajib akal. Sebab itu yang mereka pernah dengar. Tapi wajib aridi mereka tak pernah dengar. Hari ni benda yang macam tu dinamakan wajib, tapi dinamakan wajib aridi. Ada pula yang mustahil aridi, dan ada juga harus aridi. Jadi hukum arid ni ada 3. Terkadang-kadang wajib aridi, terkadang-kadang mustahil aridi, dan terkadang-kadang harus aridi. Jadi apakah benda 3 tuan-tuan? Tengok artinya. Arti hukum arid tu, hukum aridi tu, keputusan ataupun natijah yang datang daripada pihak Allah Ta'ala, bukanlah keputusan yang ditentukan ke atas pihak kita mengerjakan dia. Macam mati bukan kita boleh buat. Bukan kita boleh kerjakan mati tu, walaupun orang tu saya yang bunuh, contoh saya yang bunuh, tapi mati tuan-tuan Allah yang tentukan. Walaupun kita yang tikam perut dia, tapi yang mematikan dia tu bukan pisau kita tu, Allah yang mematikan dia tuan-tuan. Itu namanya hukum arid. Hukum aridi itu ada 3. Okey. Jadi mati itu bukan kita yang buat,
Kiamat bukan kita yang buat. Hidup kembali bukan kita yang buat. Itu semua keputusan daripada pihak Allah. Dan iaitu tiga ni tuan-tuan sekalian, iaitu hukum arid ni tiga bahagian, ada tiga. Macam hukum adat, hukum akal, betul lah. Hukum adat, hukum akal pun dia ada tiga juga tuan-tuan sekalian. Ada wajib pada adat, ada mustahil pada adat, dan ada harus pada adat. Macam tu juga dengan aridi ni. Hukum arid ni ada wajib aridi, ada mustahil aridi, dan ada harus aridi. Tiga-tiga tu. Tapi kita kena tengok lah. Nak tengok ke mana nak letak wajib aridi, nak letak macam mana. Mustahil aridi, nak letak macam mana. Harus aridi, nak letak dia macam mana tuan-tuan sekalian. Baik, tengok ya. Dan arti wajib arid, wajib aridi itulah iaitu barang perkara yang berlaku mengikut keputusan Allah Ta'ala. Seperti contohnya yang ikut keputusan Allah tu berlaku mati ke atas segala yang bernyawa mengikut keputusan Allah. Dengan dalilnya mana? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada tuan-tuan, mana dalil ayat dalam Quran ni kullu nafsin dha'iqatul maut? Mana dalil kata semua mati? Mana? Tang mana kata kullu nafsin dha'iqatul maut? Tiap-tiap yang bernafas dha'iqatun, yang merasai al-mauta akan mati. Yang merasai mati, maknanya tiap-tiap yang bernyawa mesti mati tuan-tuan sekalian. Tengok ya, kalau dalam bahasa Arab kullu tu ada dua bahagi. Ada kullu jami' dan ada kullu majmu'. Kita nak baca dekat sini kullu nafsin dha'iqatul maut ni kullu jami' ke kullu majmu'? Kalau kata kullu bid'atin dalalah, itu kita tak boleh pakai kullu jami', tak boleh. Kita kena pakai kullu tu kullu majmu'. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau sebut kullu bid'atin dalalah lain dengan kullu nafsin dha'iqatul maut, lain. Pasal apa? Sebab kalau pakai kullu bid'atin dalalah, kita kena pakai kullu tu kullu majmu'. Masuk kullu majmu' ni tuan-tuan sekalian, tidak semua yang bid'ah itu tidak semuanya adalah sesat. Kullu bid'atin dalalah, tak semua bid'ah tu sesat tuan-tuan sekalian, tak semua. Tu pakai kullu tu kullu majmu', tak boleh pakai kullu jami'. Tapi kalau pakai kullu jami', habis semua bid'ah tu sesat. Macam kita pakai mikrofon ni bid'ah tak? Ni handphone Ustaz Kamil ni bid'ah tak? Kamera tu bid'ah tak? Nabi dulu ada tak pakai handphone? Ada tak pakai Samsung, pakai Vivo, pakai apa lagi? Pakai apa yang tu? Yang handphone yang cap Apple tu, apa nama dia? Cap Apple yang orang makan sekerat tu. Apa? iPhone. Saya manalah tahu. Cap Apple yang kena tokak separuh kan, sekerat tu. Kena tokak tu. iPhone tuan-tuan sekalian. Mana ada pakai? Itu semua bid'ah. Tapi adakah pakai handphone tu bid'ah yang dalalah? Adakah dalalah? Kalau semuanya dalalah, kita dalam masjid ni neraka belaka lah jawabnya tuan-tuan sekalian. Itulah tak retinya orang-orang Wahabi ni tuan-tuan sekalian. Dia tak pandai. Dia tak pandai main bahasa Arab tu tuan-tuan sekalian. Macam tahlil talqin tu. Tahlil talqin tu walaupun Nabi tak buat, tapi ada larangan tak? Dah tu kenapa kita pandai-pandai nak larang? Engkau dengan Nabi siapa pandai? Adakah kau lebih pandai Rasulullah? Rasulullah tak pernah larang pun. Tak ada nas mengatakan, Nabi kata at-tahlilu haramun. Tak ada. Lagi benda tu baik tak? Sama macam handphone ni lah. Handphone ni baik tak?
Baik, boleh rakaman lah, boleh buat tu. Kamera tu baik, boleh masuk dalam YouTube lah, apalah, jadi YouTuber, macam-macam. Kan? Okey, boleh. Jadi benda tu bukan salah. Kita pula kata bid'ah. Sebab itulah kullu nafsin za'iqatul maut ni tuan-tuan sekalian, kita pakai kullu ni jami'. Maksud jami' itu menghabisi, asalkan benda tu bernyawa, za'iqatul maut, mesti merasai mati. Hatta tuan-tuan sekalian, malaikat Israel yang cabut nyawa tu pun dia juga akan mati tak? Dia cabut sendiri nyawa dia tuan-tuan sekalian. Last sekali dah Allah tanya pada dia, malaikat Israel, dah habis ke belum kau cabut? Habis dah, kata dia. Tak lagi, kata Allah, kata ada lagi. Tak dah ya Allah, habis dah ya Allah. Malaikat Israel kata, Israel kata macam tu. Allah Ta'ala kata engkau bila kata engkau tu, dia terpaksa cabut nyawa diri dia sendiri tuan-tuan sekalian. Dan sakitnya dia menjerit tu daripada tempat matahari terbit sampai tempat matahari terbenam, terdengar suara dia menjerit tuan-tuan sekalian. Itu sabit dalam hadis kata macam tu. Bukan rekaan semata-mata, tidak. Jadi kita nak kata kat sini ni, artinya tiap-tiap yang bernyawa itu merasai, ia yang bernyawa tu merasai akan mati. Jadi mati, siapa yang ada nyawa je mesti matilah tuan-tuan sekalian. Tak nak mati pun mati, takut mati pun mati, suka mati pun mati, tak suka mati pun mati, orang muda pun mati, orang tua pun mati, kanak-kanak pun mati, bayi dalam perut pun mati. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan takutlah pada kematian. Benda tu pasti, hadap ajalah. Tapi kita ni, itulah bertuahnya umat Muhammad ni tuan-tuan sekalian. Sakit mati kita tu Nabi Muhammad dah tanggung separuh. Ketika mana dia dicabut nyawa oleh Israel tuan-tuan sekalian, malaikat Jibril ada dekat situ. Tiba-tiba kan malaikat Jibril berpaling, tak nak tengok. Rasulullah kata, ya Jibril, kenapa kau berpaling? Kau tengok muka aku, kau ada benci dengan aku ke? Jibril kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku tak sanggup tengok kesakitan yang kau tanggung. Nabi masa tu sakit. Dia kata, dia doa, Allahumma sakil alayya sakaratul maut. Dia doa, Allahumma khaffif alayya sakaratul maut. Dia kata, ya Allah, ringankanlah sakaratul maut atas aku ya Allah. Tiba-tiba Rasulullah teringatkan umatnya, kalau sakit mati tu macam ni, macam mana umat aku nak tanggung? Tengok Rasulullah, dia sayang pada kita tuan-tuan. Dia minta, ya Allah, Allahumma sakil alayya wa khaffif ala ummati. Nabi berdoa macam tu, last nak meninggal, nak wafat Rasulullah tuan-tuan, dia berdoa macam tu, Allahumma, ya Allah, sakil alayya sakaratul maut, beratkan pada aku sakaratul maut ya Allah, khaffif ala ummati, dan ringankanlah anak sakaratul maut alayya ala ummati, di atas umat aku. Allah perkenankan doa dia tuan-tuan sekalian. Maka kesakitan semua umat dia Allah letak pada dia tuan-tuan sekalian. Dia tanggung, dan kita Allah bagi tanggung separuh aja. Separuh tu pun tuan-tuan terbeliak mata kita. Macam tu Rasulullah punya berkorban. Saat-saat last minute kehidupan dia, dia masih korban untuk kita tuan-tuan sekalian. Jadi soal kat sini ni, kullu nafsin za'iqatul maut, maksudnya wajib tak mati? Wajib. Bila kata wajib, wajib apa tu? Wajib aridi, sebab Allah yang perintah. Baik. Kemudian kata dia, dan seperti berlaku hidup kembali mengikut keputusan Allah Ta'ala. Jadi bangun semula. Tadi mati, mati, lepas tu dah dikebumikan, bangkit balik semula tuan-tuan sekalian. Ni yang orang kata bangkit semula ni tuan-tuan sekalian, ikut macam mana kita hidup dalam dunia. Kata setengah ulama, dan ada sabit dalam Quran ayatnya tuan-tuan sekalian,
Orang tu dulu dalam dunia dia bukannya buta, tapi bangun-bangun dia buta. Kenapa? Sebab dia masa di dunia dulu dia tak nampak kebenaran, ataupun Allah bangkitkan dia kena keadaan capek, terdengkok-dengkok. Dulu dalam dunia bukan terdengkok-dengkok. Tapi kenapa bangkit terdengkok ni? Sebab di dunia dulu kamu tak pergi ke surau masjid, kamu tak pergi untuk tempat yang baik, kamu pergi tempat yang tak baik. Allah dengkutkan kaki kamu di akhirat, tuan-tuan sekalian. Banyak lagi tuan-tuan sekalian. Itu bangkit tu ikut kita lah. Di mana kita dikebumikan, sebelum dah lepas kiamat tu turun hujan air mani, maka hujan tu, air mani tu timpa kubur kita, kita pun bangkit kena pada azbul janab. Tu hujung tulang yang di hujung tulang punggung kita, tuan-tuan, itu ada satu tulang yang tak hancur, dinamakan azbul zanab. Tu tulang, orang panggil tulang benih manusia. Yang tu tak hancur, tanamlah ribuan tahun sekalipun, bakarlah dengan api yang begitu panas sekalipun, dia takkan hancur, sebab itu adalah benih manusia. Tu ada satu India, tapi dia masuk Islam. Dulu dia dulu Sami, tapi bahagian bakar-bakar mayat ni. Nama dia saya tak ingat apa nama dia, tuan-tuan. Sekarang ni dia khidmat dengan Sultan Kelantan rasanya, di surau di masjid dalam istana Sultan Kelantan tu. Tapi tak tahu, lama tak jumpa. Saya jumpa dekat Manjung, dia cerita masa dia jadi Sami, tuan-tuan sekalian, dia bakar mayat-mayat ni. Lepas tu tulang tu dia jadi macam jelly tu, dia jadi macam beragar, tulang lembut. Tuan-tuan ada makan ayam tak? Ada kan? Kan di hujung belakang punggung ayam tu ada tulang yang panjang tu, yang lembut tu kan. Itu tulang tongking, tapi itu ayam. Tapi kita dia tak besar, dia besar tu lebih kurang, lebih besar ibu jari ni. Dua jari. Ambil tulang tu, kalau balik ke dinding melekat. Dia kata dia dah bakar mayat beribu mayat dah dia bakar, yang tu takkan hancur dia kata. Tapi yang tu dia buang ke laut. Itu Hindu lah, dia buang ke laut. Tempat buang dia kalau di Selangor, di Port Dickson, Laut Port Dickson. Ada dua tempat lah, di Selangor, di Port Dickson, dengan di Banting tu, dekat apa nama laut apa dah. Di Perak tak tahu kat mana, wallahualam. Ada kat mana Fahmi? Tak tahu. Cuba cek tengok kat mana. Tapi buang kat situ lah. Tulang tu, abu tu dibakar, dia buang dalam laut. Dengan benda tulang tu dia buang ke laut. Nanti mati-mati, nanti orang tu tumbuh kat situ lah. Tumbuh sebuah maniam, tumbuh kat situ, bangkit, kena pada tulang tu, tumbuh sebuah maniam, tumbuh dewi, tumbuh kat situ. Mana tempat lah. Kita tumbuh atas tanah tu, tumbuh lah pasal kita tanam bumi kat tanah kan. Kemudian kita pun bangkit. Bangkit tu ikut keadaannya. Ada yang lapar sangat, ada yang bertelanjang, yang tak ada pakaian. Itu keadaan kita bangkit nanti, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi di sini dia kata mengikut keputusan Allah Ta'ala. Bangun semula tu ikut keputusan Allah Ta'ala. Innakum yaumal qiyamati tub'asun. Dalam tu baca yaumu ke yauma? Kena baca yauma tu zaraf. Dalam kitab ada setengah kitab baca yaumu, salah tu, baris salah. Ini Quran ni. Zaraf dia tak boleh baca dengan dhammah, dia kena baca dengan fathah. Sebab dia mabni ala fathi. Kalau zaraf dia mabni, dia bina atas fathah, di atas baris atas. Lepas tu baca innakum yaumal qiyamati tub'asun. Asalnya ayat ni yaumal qiyamati tub'asun, asalnya macam tu. Innakum tub'asuna yaumal qiyamati. Tapi kenapa letak tub'asun tu kemudian? Padahal hak dia ni, hak tub'asun letak dulu tau. Sebenarnya bacanya macam ni. Kalau ikut nahwu dia baca macam ni, innakum tub'asuna, sesungguhnya kamu dibangkit sekalian kamu tu bila? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Tapi kenapa tub'asun tu letak kemudian? Ini kerana liifadatil hasri, kerana nak menyungguh-nyungguhkan manusia tu semuanya akan dibangkitkan nanti di akhirat, di kiamat. Pada hari kiamat semua akan bangkit. Bangkit ni tuan-tuan, dalam kitab Durrus Samin, kita bangkit itu ikut kita punya kumpulan. Maksudnya kalau kita mazhab Syafi'i, kita akan berada dalam kumpulan Syafi'i.
Kalau kita ini dalam kitab apa ni, apa tadi saya sebut dalam kitab apa, Durrus Samin. Dalam kitab Durrus Samin, di belakang kitab Durrus Samin dah cerita. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i, kita akan dihimpunkan dalam mazhab Syafi'i. Tetap Nabi ikut depan. Nabi depan. Jadi umat dia, okey, mazhab Syafi'i mana letak? Dia Rasulullah, para sahabat, lepas tu tabi'in. Lepas tu yang bermazhab ikut mazhab pula. Syafi'i itu umat Syafi'i. Lepas tu Maliki, Hanafi, Hambali ikut masing-masing tuan-tuan sekalian. Ikut belakang dia. Kita pun jalan sama Nabi. Sampai ke padang mahsyar. Itu yang ada dalam kitab Durrus Samin. Tengok dalam kitab tu belah belakang sekali. Asalnya dalam berapa lain nak habis lah ada cerita bab tu tuan-tuan sekalian. Dan orang kafir akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang kafir, ketua-ketua dia. Yahudinya, Nasraninya, Majusinya, ikut. Kalau dia Majusi. Kalau Nasrani, kalau Yahudi akan dibangkitkan sekali tuan-tuan sekalian. Duduk. Yang ni yang kita takut sangat-sangat ni. Allah. Cik Izzuddin kita takut sangat apa dia? Kita bangkit-bangkit tu kan, na'udzubillah lah, janganlah ada orang dalam masjid ni ataupun saudara mara kita yang nanti bangkit, tengok lah komen kat depan, kanan tengok pula lah, ada pula apa ni, Lim Kip Siang ni yang Guang Eng depan. Masa tu tuan-tuan nak kata apa? Sebab orang kafir ni dia akan dihimpunkan bersama-sama kafir. Kalau dia kafir lah, saya sebut ni, kalau dia kafir sampai dia mati dia kafir, kita bangkit, orang tu bangkit kafir lah. Yang ni kita takut ni. Takut apa ni? Takut tuan-tuan sekalian, dalam kitab ni juga, dalam kitab ni, tapi dah lepas kot tuan-tuan. Yang dalam masalah usuluddin. Tadi saya baca tadi dekat apa ni? Saya baca tadi dekat Venice. Dekat Venice. Huraian yang kelima, belum lagi. Huraian ni huraian ketiga baru. Huraian yang kelima. Ni orang keempat hukum akal. Ni huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Jadi tuan-tuan sekalian, takutnya apa dia? Takutnya tuan-tuan sekalian, tauhid ni, ilmu tauhid ni, kalau kita jahil dengan ilmu tauhid ni dan kita tak pernah mengaji ilmu tauhid ni tuan-tuan sekalian, boleh jadi tak seseorang tu akan berlaku dua perkara pada dia. Na'udzubillah. Apa dia tuan-tuan sekalian? Yang pertama kata ulama, kalau tak pernah ngaji tauhid dalam bab akidah ni tuan-tuan sekalian, maka boleh jadi orang tu dihukumkan dengan fasik lagi mubtadi', mana berdosa besar. Dan boleh jadi tak jatuh kepada kekufuran. Ini bab akidah ni tuan-tuan ya, dia tak ada jalan tengah. Iman kufur, dia tak ada jalan tengah. Ilmu usuluddin ni satu ilmu yang nak jaga kita punya iman. Kalau tak reti ilmu usuluddin ni tuan-tuan sekalian, boleh jadi iman kita rosak. Sebab tu dalam kitab ni akan sebut nanti di belakang tu, kalau kata macam ni boleh jatuh kufur. Bahkan dalam kitab lain pun sebut macam tu. Ada 7 perkara yang boleh menyebabkan orang tu jatuh kufur, yang tersebut dalam kitab tauhid. Terutamanya tuan-tuan sekalian, dalam kitab Durrus Samin ada sebut, dalam kitab Aqidatun Najin ada sebut, tapi dalam kitab ni dia ada sebut tapi di belakang, tak banyak, tapi berlaku macam tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sabar. Kalau kita nak sampai ke ujung, walaupun kita dalam keadaan SOP PKP ni, kita ngaji juga tuan-tuan sekalian. Ngaji juga pelan-pelan, tapi jagalah jangan sampai kita nanti diperintahkan tutup pula, sebab sekarang ni dah mula dah naik balik tuan-tuan sekalian. Jadi dah sibuk pula lah ni. Itu sebab ada di kalangan kita yang tak reti hukum. Dah kamu tu, dah engkau tu balik daripada luar negeri, dah kena kuarantin, duduk kat rumah, duduk aja lah, jangan keluar sampai 2 minggu, pergi cek ke hospital. Kalau positif masuklah, kalau negatif okey lah, bolehlah buang gelang tu. Ini gelang tu pakai, gunting buang, itu pergi makan merata-rata tuan-tuan sekalian. Ini yang masalah ni. Ini orang tak reti hukum tuan. Haram tak dia jadikan macam tu? Haram, sebab dia menyebabkan orang lain susah.
Jaga baik-baik. Jaga. Kita sembahyang macam ni tuan-tuan ya. Bukan sesaja ni. Kalau tanya pada hukum lah, tanya pada ulama hukum sembahyang macam ni apa dia? Kita ni kan tuan-tuan tak lepas daripada ulama. Kita ada dua ulama. Ibnu Hajar kata bagian, Imam Ramli kata bagian. Kalau ikut Ibnu Hajar, pahala saf aja tak dapat. Tapi pahala berjamaah dapat tak? Dapat. Pahala jamaah dapat, pahala saf saja tak dapat. Itu mengikut pandangan yang mutamad, pandangan Ibnu Hajar. Tapi Syekh Ramli kata tak dapat langsung. Syekh Ramli kata semayang sah, tapi pahala jamaah tak dapat, pahala sah pun tak dapat, kata kata Syekh Ramli, tuan-tuan sekalian. Jadi tapi pandangan dia tak mutamad. Pandangan yang mutamad dalam ulama fiqh Syafi'i ini ialah pandangan Imam Ibnu Hajar. Masih lagi dapat pahala berjamaah, tetapi pahala saf tak dapat. Tak apalah. Kita nak jaga orang lain. Itu lagi wajib, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi bangkit semula. Innakum yaumal qiyamati tub'asun. Artinya bahawa sesungguhnya kamu sekalian pada hari kiamat dibangkit, hidup kembali kamu. Bangkit semua kita semua nanti ni di akhirat. Ikut mana kita punya puak-puak kita, tuan-tuan sekalian. Jaga. Sebab itulah jangan jatuh kufur. Kalau tak ngaji tauhid boleh jadi jatuh kufur, tuan-tuan sekalian. Dan kufur tu pula ada dua. Ada kufur yang zohir-zohir, macam orang kafir sekarang ni yang sembah berhala, tuan-tuan, itu kafir yang zohir. Tapi tuan-tuan sekalian, ada tak kufur yang bangsa batin? Maksud bangsa batin itu pada makna dia tak tahu pun, tapi dia pernah buat sesuatu yang boleh menyebabkan jatuh kufur. Umpamanya, baik, saya beri contoh. Ambil perkataan ulama. Imam Syafi'i kata macam mana? Imam Syafi'i kata, man taqada anna Allah jalisun fawqa arsy fahuwa kafirun. Barang siapa yang i'tikad Tuhan tu duduk di atas arasy, maka dia sudah kafir. Fahuwa kafirun, maka dia jatuh kufur. Tak ramai tak orang Islam yang beriktikad macam ni? Sebab banyak wahabi ni dia kata ini ayat Quran ni, ayat Quran. Dia tak tahu, tuan-tuan sekalian, dia tak tahu ayat Quran tu, tuan-tuan sekalian, ayat yang mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat jangan cuba-cuba nak dibahaskan. Tak boleh bahas. Kalau ayat tu ayat mutasyabihat, jangan dibahas. Sebab di zaman sahabat Rasulullah ada, sahabat tak pernah tanya Rasulullah kaifa istiwa, macam mana Allah Ta'ala tu duduk atas arasy. Tak pernah tanya. Nabi tak pernah sahabat tanya. Sampai tabi'in tak pernah tanya. Tapi sampai kurun ke-5, kurun ke-6, bila dah para sahabat dah habis, tuan-tuan sekalian, ada golongan yang tanya pula kaifa istiwa, kaifa yadullah, macam mana tangan Allah. Yang itu jerat tengkok dia lah. Sebab ayat tu bukan ayat muhkamat. Yang kita boleh tanya ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat jangan dipersoal, pegang aja, kata itu ayat Quran, sudah. Sebab tu zaman Imam Malik, tuan-tuan ya, zaman Imam Malik tengah mengajar di masjid dekat Madinah, tapi bukan dalam Masjid Nabawi, satu masjid dekat Madinah. Tuan-tuan sekalian, Imam Malik bangun, Imam Malik tengah mengajar tafsir ayat Quran. Dia baca ayat Quran tu yang kata Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Tiba-tiba masuk satu budak muda. Ni orang muda ni masalah ni. Yang kena tipu pun orang muda juga. Orang muda yang masalah ni, tuan-tuan, orang muda yang masalah. Kalau macam tu Haji Buraidah tu, Cikgu Malik, okey je. Yang muda-muda, tuan-tuan sekalian, apa? Yang muda-muda ni dia masuk dalam kelas pengajian Imam Malik tu, ya Syekh, kaifa istiwa, macam mana Allah tu istiwa? Dia tanya macam tu. Imam Malik pun jawab, dia kata al-imanu bihi wajibun, beriman dengan ayat ni wajib. Al-istiwa ma'lumun, istiwa tu maklum. As-su'al anhu bid'atun, tanya tentang istiwa tu bid'ah. Ukhruj ani, kamu get out from my class, keluar. Budak muda tu disuruh oleh Imam Malik, get out, you get out.
Tapi tak ada Imam Malik cakap orang putih. Imam Malik kata, ukhruj ani, kamu keluar pada aku, jangan masuk kelas aku. Pasal apa? Sebab kamulah menyebabkan orang, bila ada orang tanya, yang lain tu terpengaruh tak? Sebab tu Imam Malik get out, kamu red zone, kamu tak boleh masuk kelas aku. Pasal kamu timbul masalah. Sebab ayat ni jangan ditanya, ayat mutasyabihat tak boleh tanya. Apatah lagi kalau nak panggil berdebat. Allah, mana boleh panggil berdebat ayat yang mutasyabihat. Sebab itulah akhir-akhir zaman ni tuan-tuan, ramai yang pegang Allah tu ada tangan, Allah tu bermuka, Allah tu duduk atas arasy. Pasal apa? Sebab ayat tu dibahaskan tuan-tuan sekalian. Jadi macam itulah. Padahal tak ada dalam zaman Rasulullah dulu, zaman sahabat, tak ada yang pegang Tuhan duduk bersila atas arasy, tak ada. Tu Imam Syafi'i kata, man taqada annallahu jalisun farqa asy fa huwa kafir. Ramai yang pegang macam tu. Sikit lagi. Baik. Kita segera. Maka dinamakan wajib aridi, dan jika melawani keputusannya tersebut seperti yang bernyawa tidak mati. Dia nyawa tapi tak mati. Itu mustahil aridi. Itu mustahil. Kalau keputusan tu semua mati, tiba-tiba ada tak mati. Itu mustahil. Tapi mustahil apa? Mustahil aridi. Baik. Dan yang telah mati tidak hidup kembali, itu mustahil aridi. Maka namakan dia mustahil arid, iaitu bahagian yang kedua, mustahil. Dan jika terlewat sikit daripada janji Allah tu, terlewat sikit ataupun segera sikit, terdahulu sikit daripada keputusan yang telah tersebut itu, maka dinamakan dia harus aridi pada akal, iaitu bahagian yang ketiga daripada hukum arid tu. Inilah 3 perkara yang dinamakan dia hukum arid. Hendaklah kamu mengambil perhatian dengan secukup-cukup perhatian, supaya lepas kamu daripada nama kejahilan, maka beruntunglah kamu selama-lamanya. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita tahu yang ni, nak dapatlah kita ilmu pada malam ni tuan-tuan sekalian. Walaupun bukan fardu ain, tapi dapat ilmu dah. Kalau orang tanya, kita boleh jawab. Tapi jangan lupalah pula Cik Izzuddin tak? Jangan lupa pula dah. Kata apa ni, hukum apa tu? Tak ingat. Padahal dah ngaji dah. Tak ingat. Tak ingat tu bukan tanggungjawab saya lah pula. Wallahu a'lam bissawab. Cukup. Tak ada soalan lah. Tak payah soal. Tak payah soal kan? Sebab nanti SOP kita ni dia tak boleh ni. Kita tak boleh lawan dengan SOP ni untuk kita ni tuan-tuan sekalian ni. Wallahu alam. Kena soal juga. Tak payah Tak payah Boleh tak? Ada soalan? Wallahu alam. Lagi pun ini benda ni mudah aja, tak payah sangat. InsyaAllah nanti akan datang kita masuk huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat. Tapi hukum adat ni dia kena lama ni. Hukum adat ni kena lama tuan, kena bahas panjang nanti ni. Tapi tak apalah, kita ambil sekerat sampai habis. Tapi tuan-tuan janganlah bulan ni masuk mengenai hukum adat, bulan depan dah lupa yang tu payahlah sikit. Jangan lupalah. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya azima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya katsira jud, ya wasi'al ata, ya khafiyal lutuf, ya jami' sana, ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa rida sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa laka manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal zaka ahla. Ya miasra kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'im wa ya ma'mana kulli makhiyasir alaina kulli asir fatasirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaji ilal bayan wa tafsir hajatuna katsira anta alimun
بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ما يخاف منك وأخاف مما لا يخاف منك الله بحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك الله بحق سيدنا محمد أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يراب وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وتسقطنا ورجاؤنا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وآمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.